Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini saya akan tunjukkan game in education or education in game yang menggunakan konsep pembelajaran di dalam permainan, di mana tujuan education board ni dicipta sudah semestinya lah nak membantu pelajar untuk mendapatkan kefahaman bagi topik-topik yang sukar bagi mereka. Jadi harapan saya, inovasi yang saya cuba buat ni dapatlah digunakan dengan sebaiknya oleh pelajar. Okey, baiklah. Saya diberikan tugasan untuk mencipta suatu inovasi yang dibuat untuk pembelajaran bagi subjek sains. Jadi saya memilih topik tingkatan 5 bab 7 di bawah tajuk cahaya dan optik. Tingkatan 5 ni, jadi saya telah namakan game ni dengan nama checkerboard. Okey, jadi saya harap apa yang digunakan ni dapatlah memberi nama yang catchy. Okey, baiklah. So, saya tunjukkan seberingkas tentang game checkerboard ni. Tajuk ialah cahaya dan optik untuk tingkatan 5. Okey, dalam checkerboard ni diberi manual penggunaan di mana pemain memerlukan 4 buah permainan. Pemain memerlukan 4 buah permainan yang dikenali sebagai avatar right, dan sebiji dadu. Seterusnya dimainkan oleh seramai 5 orang, di mana 4 orang pemain dan 1 orang hakim. Tugas hakim ni ialah untuk mengetuai permainan dan memastikan soalan tidak terdedah melainkan kepada pemain yang sepatutnya. Seterusnya hakim ni juga bertanggungjawab untuk menyimak jawapan pemain serta memutuskan sebarang keputusan permainan. Okey, seterusnya hakim perlu menentukan giliran pemain. Setelah diputuskan giliran, pemain pertama perlu memutarkan dadu dan menggerakkan buah permainan. Kemudian pemain seterusnya pula. Okey, apabila pemain sampai ke petak bertanda seru, pemain perlu membaca arahan. Apabila pemain sampai ke petak bertanda soal, pemain perlu mencabut kad soalan. Kemudian pemain perlu menjawab soalan dan menulis jawapannya di atas kad jawapan ataupun gunakan buku nota pelajar tadilah, nota masing-masing untuk menjawab, untuk menjimatkan kad tadi. Pemain dilarang untuk mendedahkan soalan dan jawapan tersebut kepada pemain-pemain lain. Jawapan akan disemak oleh hakim. Jika jawapan pemain tepat, pemain boleh maju 1 petak ke hadapan. Jika jawapan tersebut salah, pemain perlu undur 1 petak ke belakang. Dan seperti biasalah, pemain terawal yang sampai ke garisan penamat akan diumumkan sebagai pemenang. Pendek kata, permainan ni, checkerboard ni lebih kurang macam Monopoly lah. Okey, cuma di dalam checkerboard ni, nama pun checkerboard. Jadi setiap orang dia akan memainkan peranan untuk check. Setiap board yang disampai tu dia akan check. Sampai tanda seru, apa yang dia kena buat. Dan sampai tanda soal, apa yang dia kena buat. Dan ada satu extra yang pelajar ataupun pemain yang kena buat. Nanti saya tunjukkan. Okey, inilah dia papan permainan checkerboard. Okay, seperti yang boleh dilihat, di sinilah kita akan bermula, iaitu daripada bendera hijau. Okey, nombor 1, baling dadu. Pemain yang pertama tadi, setelah ditentukan giliran akan baling dadu. Kemudian, katakanlah jatuh ke petak 2. Jadi, pemain tersebut kena cabutlah petak soalan. Tengoklah soalan apa yang kena pada beliau. Jadi, beliau akan jawab.
di buku. Okey, tengok soalan. Hakim je yang akan beri ni. Hakim yang akan tunjukkan soalan. Dan pemain tersebut dia tulis jawapan. Okey, hakim akan menentukan lah betul ke tidak jawapan dia. Jadi kalau salah, macam tadilah, dia tidak boleh berjalan lah. Tidak boleh meneruskan langkah seterusnya. Kira penalti lah untuk satu round. Untuk next, baru dia boleh baling balik dadu. Okey, jika seterusnya kalaulah pemain tadi jatuh kepada tanda seru ni. Ini tengok pada manual tu. Ataupun ada kad seru, dekat kad seru tu ada arahan. Okey, nombor 4, petak nombor 4, apa yang dia kena buat? Untuk petak 5, apa yang dia kena buat? Okey, cuma yang saya katakan tadi, ada ekstra soalan yang dibuat, yang ni. Petak seru yang ada simbol huruf F besar, U kecil, O besar, F kecil dan juga V ni, ia adalah istilah yang penting dalam topik cahaya dan optik. Di mana istilah-istilah ini semua pelajar mesti tahu. Pendek kata, bila tengok je topik cahaya dan optik, bila mereka tengok je simbol ni, mereka dah tahu. Okey, jadi secara tidak langsung apa yang tertera di simbol ini sebenarnya ia dah menjadi satu soalan aras rendah. Sebab apa? Sebab bila mereka tengok, sering kali mereka tengok benda ni dalam kepala, automatik mesti tahu. Pendek kata macam tu, mesti tahu. Okey, jadi ini yang mesti adalah bagi tanda seru yang dah tertera awal ni. Okey, dia teruskanlah permainan untuk tengoklah permainan seterusnya. Begitulah jatuh kepada petak soalan. Cabutlah soalan. Kalau jatuh pada petak seru yang ada huruf, mereka kena maklumkanlah simbol ni adalah simbol apa. Istilah apa dalam cahaya dan optik. Inilah dia arahan petak untuk petak seru. Ini yang saya katakan tadi. Automatik bila pemain jatuh kepada petak simbol ni, automatik mereka kena maklumkan lah. Ni hakim pun dah automatik maklum. Okay. So, mau tak mau, automatik bila mereka tengok aja simbol-simbol ini, automatik mereka dah tahu bahawa ini adalah topik yang dipelajari waktu inilah. Ini pula adalah petak yang saya maklumkan tadi. Yang di mana kalau mereka jatuh pada nombor ini, nombor 4, mereka kena buatlah sama ada denda ataupun bonus. Ini yang dipanggil nasib mereka, nasib lah kan. Nasib mereka lah nak bagi fun. Jadi benda ni mereka akan selesai lah. Contoh nombor 4 ni, anda berpeluang satu kali lagi untuk memutarkan dadu. Kira bonus lah bagi mereka. Alah, macam dalam game tu kan. Macam tu lah. Nak bagi seronok. Jadi kat sini adalah untuk arahan bagi petak seru lah. Okey, seterusnya. Ini yang saya katakan tadi. Jika pemain jatuh kepada petak soalan, maka mereka kena ambil lah kad soalan yang ada di bawahnya. Okey. Ini contoh-contoh soalan yang ada tertera di bawah kad soalan. Okey, jadi pemain yang kena jatuh pada petak soalan, dia akan ambil lah soalan tu dan dia tulislah soalan tu. Okey, then dia jawablah dekat bukunya ataupun dekat kadnya. Jadi hakim je yang akan mengesahkanlah sama ada jawapan yang ditulis oleh pemain tu betul atau salah. Kalau salah macam tadilah dia tak boleh meneruskan permainan. Kena penalti lah satu round. Jika betul, dia bolehlah meneruskan permainan seperti biasa. Ini jawapan lah bagi soalan ni. Okey, jadi kita lihat tadi. Ada berapa soalan? So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada lebih kurang 10 soalan. Jadi, dalam 10 soalan ni, gabunganlah soalan aras rendah, sederhana dan tinggi. Dan semuanya telah disediakan sehinggalah habis permainan tersebut. Okey, itulah dia cara permainan checkerboard ini
dijalankan sehinggalah tamat. Okey, tamat apabila telah melepasi petak 45 sehingga tibalah ke bendera penamat. So, saya harap penjelasan saya ini serba sedikit dapat menjelaskan bagaimana permainan checkerboard ini dilaksanakan. Semoga apa yang saya sharekan bersama anda semua dapat dikongsi bersama. Jika yang baik, teruskan. Kalau ada kelemahan, kesilapan dari saya, insyaAllah saya akan perbaiki di kemudian hari. Assalamualaikum.